Saya bimbang Al-Arqam yang pernah diharamkan ketika dahulu, dia juga memperjuangkan supaya dibuang pengharaman tu. Pasal apa? Pasal mengikut teks yang digunakan oleh wilayah tu. Arqam boleh diamalkan selagi mana tidak bercanggah Quran dan Sunnah. Pada pengikut Arqam dikehendaki supaya memastikan pada pengikutnya beramal tidak bercanggah Quran dan Sunnah. Dan nak mesti ke mana boh? Hal tersebut kerana setiap manusia diperintahkan berpegang dengan perkara yang betul dalam urusan agama. Itu jika beliau mampu membuat pemilihan terhadap pendapat yang betul tersebut berdasarkan neraca undang-undang yang telah diletakkan oleh ulama. Dalam masa yang sama tidak wajar kepada menyakiti orang yang berbeza pendapat dengannya dalam kalangan ulama dalam permasalahan ijtihad dan memperbodohkan pendapat-pendapat mereka. Asalkan pendapat itu betul tak ada masalah, tak? Dia ijtihad. Tetapi kalau pendapat itu memang teruk dahsyat dan pendapat itu pendapat janggal, tuan-tuan nak setuju macam mana? Kita tak boleh nak setuju. Macam baru ni keluar fatwa di wilayah persekutuan kan, tentang tarikat Naqsyabandiyah Syekh Nazim Haqqani, yang mana fatwa tu telah dikeluarkan di Perlis sesat tu. Sebab apa tu tak? Merujuk kepada dakwaan-dakwaan yang dibuat itu memang tak masuk akal, memang bercanggah. Sedangkan di wilayah dia tak sebut dakwaan tu. Dia hanya sebut Naqsyabandiyah ni satu tarikat muktabar, sudah lama diamalkan oleh orang Islam di tanah Melayu. Dia main kot tu. Maka perkara pengikutnya hendaklah memastikan amalan yang mereka buat itu tidak bercanggah. Dan dia, bagi saya, pengalaman saya 7 tahun dah saya buat ada dalam ahli kuasa fatwa Perlis ni, dia kaedah kita nak buat fatwa, kita kena tegas. Kita kena tegas. Maknanya kalau kita kata boleh, boleh. Kalau kata tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh kata penduduk titi apa? Titi Tok Bandar. Penduduk Titi Tok Bandar boleh mengamalkan. Tetapi penduduk Titi Tok Bandar hendaklah memastikan perkara itu tidak boleh bercanggah. Macam mana penduduk tu nak pasti? Kita yang pasti tentang kuasa itu tetap dulu lagi. Kalau tidak penduduk tu nak tentu macam mana mereka tidak ada kepakaran. Kalau kita buat macam tu, tak ada selesai masalah sampai bila-bila. Tidak akan selesai masalah lah. Saya bimbang Al-Arqam yang pernah diharamkan ketika dahulu, dia juga memperjuangkan supaya dibuang pengharaman tu. Pasal apa? Pasal mengikut teks yang digunakan oleh wilayah tu. Arqam boleh diamalkan selagi mana tidak bercanggah Quran dan Sunnah. Pada pengikut Arqam dikehendaki supaya memastikan pada pengikutnya beramal tidak bercanggah Quran dan Sunnah. Dan nak mesti ke mana boh? Itu ayat lah, dia panggil ayat. Saya tengok ramai orang komplain dari sudut itulah. Saya tidak nak ulas panjang, cuma saya nak melihat dari sudut percanggahan dengan fatwa Perlis berbeza. Perlis ni kita lengkap, kita nyata sebiji-sebiji. Sebab apa bercanggah? 1, 2, 3, mendakwa ni, semua tu betul belaka. Bila dia tanya tak boleh nak jawab. Ni, tanya tak boleh nak jawab. Tanya tak boleh nak jawab. Tanya tak boleh nak jawab. Benda tu ada. Jadi benda tu ada, tuan-tuan. Kita tanya dia tak nak jawab, kita tanya dia tak nak jawab. Kita paksa kita buat kesimpulan betul lah, benda tu ada. Ini bukan rekaan, maka diputuskan dia tak boleh. Di Kelantan, tuan-tuan, tarikat dia panggil apa ni, tarikat Tijaniyah, haram, tak boleh amal di sana. Pasal apa tak boleh amal, tuan-tuan? Ini bukan kita soal ta'assub, bukan kita bercerita tahu dia timbuh ni. Sebab ada masa tarikat tu ada seorang hamba Allah dibawa di Kelantan tu, adalah di antara isu yang ditimbulkan. Timbul apa? Dia mengajar orang kampung, beritahu pada orang kampung, sekali salawat Al-Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Al-Fatih lima ughliqa, apa habis tu, sekali baca selawat tu ataupun 3 kali baca selawat tu, 6,000 kali baca Quran. Dok jeng. Jadi orang kampung hak jenis malah dah. Malah baca Quran dah. Oh, tak. Oh, lebihnya selawat ni. Oh, ngamal hak tu dah. Ya, pakcik duduk. Ada pakcik duduk tepi diam duk baca Quran kudung. Pakcik. Oh, dak baca dah Quran. Hamba selawat Fatih sekali je. 6,000 kali ganda pakcik baca Quran. Jeng pakcik tu. Nungenyo pakcik. Jangan gitu. Baca Quran salah dari sudut tu. Fatwa ni kerjanya memberi masyarakat, bukan membingungkan masyarakat. Tu kerja fatwa, tu kerja mufti berat tuan. Kerja putih menyelesaikan masalah, bukan membingungkan masyarakat. Itu saya sebutnya. Jadi dia Perlis jelas.
Saya rasa tuan-tuan pernah tengok fatwa pilihan tentang tarekat Naksabandia Aliyah. Satu persatu kita tadi. Setiap ditanya tak ada nak jawab. Baik.